Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami, Puan Khadijah binti Adnan. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kaedah mengeja Jawi yang terdapat pada sajak Merindui Buku, karya A. Samad Said, bagi subjek pengenalan sistem ejaan Rumi dan Jawi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Nurul Syazwani binti Syarifuddin, Murniani binti Tamim dan juga Nur Farain binti Jamal. Baiklah, sekarang kita melihat kepada kaedah mengeja Jawi yang pertama, iaitu binaan dua suku kata. Binaan dua suku kata terbahagi kepada 3. Yang pertama, binaan suku kata terbuka tambah suku kata terbuka. Kata-kata ini terdiri daripada suku kata terbuka yang diakhiri oleh huruf vokal. Pengejaan kata-kata yang terdiri daripada gabungan suku kata terbuka iaitu KV tambah KV. Sebagai contoh, buku. Dalam ejaan Jawinya ialah bawau, kafwau. Dan juga budi, bawau, dalya. Kesemua contoh dalam slide kami merupakan contoh daripada sajak Merindui Buku karya A. Samad Said. Kategori kedua pula ialah suku kata terbuka tambah suku kata tertutup. Suku kata terbuka dan suku kata tertutup ini secara ringkasnya ditulis sebagai KV tambah KVK. Dalam kaedah penulisan Jawi suku kata tertutup, huruf A iaitu diwakili oleh huruf alif yang diapit oleh huruf konsonan akan digugurkan dalam ejaan Jawinya. Sebagai contoh, jejak. Jak iaitu JEK. Dalam huruf Jawinya sepatutnya ialah jim alif kof, tapi dia akan ditulis sebagai jim kof sahaja kerana alif telah digugurkan. Begitu juga dengan taman iaitu ta alif mim nun sahaja, dan juga waras, waw alif rosin. Dan yang terakhir ialah suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Gabungan suku kata tertutup dan suku kata terbuka ini secara ringkasnya ditulis sebagai KVK tambah KV. Begitu juga kaedahnya dengan kaedah yang kedua tadi, iaitu di mana bila huruf alif itu diapit oleh huruf konsonan, dua huruf konsonan, huruf alif tersebut akan digugurkan. Sebagai contoh, kalbu iaitu kof lam bawau, syahdu shin ha dal waw, sakti sin kof taya, dan juga waktu waw kof tawaw. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada ejaan tradisi. Ejaan seperti ini masih dikekalkan seperti ejaan yang lama tanpa mengalami perubahan walaupun selepas pedoman ejaan Jawi yang disempurnakan telah wujud. Sebagai contoh, kita, itu, dan. Dalam penggunaan huruf yang terdapat dalam perkataan kita, penggunaan huruf khof, ya dan ta masih dikekalkan untuk membentuk perkataan kita. Manakala bagi perkataan itu pula, huruf alif, ya dan ta digunakan untuk membentuk perkataan itu, manakala bagi perkataan dan, dal, alif dan nun masih dikekalkan untuk membentuk perkataan dan. Secara kesimpulannya, dapat saya rumuskan bahawa ejaan tradisi ini ialah ejaan yang masih dikekalkan dari zaman dahulu lagi dan tidak diubah ejaannya dan huruf-huruf yang terdapat dalam perkataan itu. Baiklah, kita teruskan dengan ejaan lazim. Tadi kita sudah lihat ejaan tradisi, jadi sekarang kita lihat ejaan lazim. Ejaan lazim ialah ejaan biasa dengan vokal tanpa sebarang hukum. Contohnya seperti hati, nadi, buku, bagi, juga, budi dan diri. Ejaan lazim ini ialah ejaan selain daripada ejaan tradisi. Okey, baiklah, seterusnya mari kita melihat kepada hukum darlong. Darlong, jika di hujung perkataan mempunyai suku kata berbunyi a digandingkan dengan huruf dal, ro, lam, waw dan goin, huruf alif mesti diletakkan.
Manakala hukum bukan darlong, suku kata terbuka dengan bunyi vokal A lain yang tidak perlu diletakkan huruf alif. Contohnya, bagi hukum darlong, minda. Mim, ya, nun, da. Selepas huruf da, huruf alif mesti diletakkan. Itu menandakan bahawa dia ialah hukum darlong. Manakala contoh bagi hukum bukan darlong, kita, kayata, ta merupakan huruf selain dal, ro, lam, waw, dan koin. Oleh itu, huruf alif tidak perlu diletakkan dan dia ialah hukum bukan darlong. Kita teruskan lagi dengan kaedah seterusnya, iaitu hukum ka dan ga. Apa yang dimaksudkan dengan hukum ka dan juga ga? Huruf kaf dan huruf ga yang berada di akhir suku kata yang terbuka tidak perlu ditambah huruf alif selepasnya. Sebagai contoh, juga, jim waw kaf, pustaka, pa waw sin ta alif kaf, dan juga aneka, alif nun ya kaf. Ketiga-tiga contoh ini tidak memiliki sebarang huruf alif di akhir perkataannya. Baiklah, mari kita lihat diftong. Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal menjadi satu bunyi dalam satu suku kata akibat perubahan pada kedudukan lidah. Memasukkan oi, au dengan ai untuk membezakan maksud perkataan. Menggunakan alif ya pada akhir suku kata. Contohnya, denai. Denai dieja dal, nun, alif, ya. Manakala sampai pula, dieja sin, mim, pa, alif, ya. Seterusnya ialah kata pinjaman. Terdapat dua kata pinjaman, iaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bagi bahasa Arab, contoh yang pertama adalah kalbu, ejaan kolam bawaw. Contoh yang kedua adalah akal, ain kolam. Contoh ketiga adalah kusyuk, ho shin waw ko. Dan contoh yang terakhir adalah insan, alif nun sin nun. Bagi contoh bahasa Inggris ialah symphony, sin ya mim fa waw nun ya. Dan contoh yang terakhir adalah vista, va ya sin dan ta, vista. Okey, kita teruskan pula dengan imbuhan kaedah mengejajawi imbuhan awalan. Bagi mana-mana imbuhan awalan yang bertemu dengan kata dasar yang mempunyai huruf alif tersebut hendaklah dikekalkan dan tidak digugurkan sama sekali. Contoh yang terdapat dalam sajak Merindui Buku ialah penggunaan imbuhan awalan ter dan juga imbuhan awalan meng. Iaitu contoh bagi imbuhan awalan ter, iaitu terasuh yang ditulis seperti ini, taro, alif, sin, waw, ha. Dan juga contoh bagi awalan meng, iaitu mengasuh, mim, nga, alif, sin, waw, ha. Namun begitu, terdapat juga imbuhan-imbuhan awalan yang lain terdapat dalam sajak yang ditulis seperti biasa, seperti berpesta, baro, pa, ya, sin, ta, alif, bersuara, baro, sin, waw, alif, ro, alif, berhema, baro, haya, mimha, dan juga contoh-contoh yang lain. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir pada akhir kata dasar. Imbuhan akhiran yang telah kami temukan dalam sajak ada dua, iaitu imbuhan akhiran an dan imbuhan akhiran i. Pada imbuhan akhiran an, kata dasar yang diakhiri dengan huruf konsonan mesti diletakkan imbuhan nun sahaja. Contohnya seperti tapisan dan himpunan. Seperti yang kita lihat dalam skrin, tapisan dieja ta, alif, pa, ya, sin, nun. Manakala himpunan dieja ha, ya, mim, pa, waw, nun, nun. Manakala bagi imbuhan akhiran i pula, kata dasar yang berakhir dengan huruf alif dan huruf waw akan ditambah imbuhan hamzah ya. Contoh perkataannya ialah melalui. Melalui dieja dengan mim, lam, alif, lam, waw, hamzah ya.
seperti kita lihat di dalam skrin, melalui. Kata dasarnya ialah lalu. Manakala lalu itu pula, lalu kata dasarnya itu diakhiri dengan huruf waw. Jadi, apabila ditambahkan dengan imbuhan i, dalam jawi dieja dengan menambahkan huruf hamzah dan ya. Memandangkan dalam huruf lalu itu diakhiri dengan huruf waw. Baiklah, seterusnya kata dasar yang berakhir dengan huruf selain alif dan waw akan ditambah dengan huruf ya sahaja. Contohnya, diselami, menghayati dan menikmati. Contoh yang pertama, diselami dieja dengan dal, sin, lam, mim, ya. Kita dapat lihat di sini, diselami kata dasarnya ialah selam dan berakhir dengan huruf konsonan M. Jadi kita tidak perlu lagi menambah hamzah ya kerana ia bukan berakhir dengan huruf alif dan huruf waw. Jadi kita tambah ya saja. Jadi itulah ejaannya dal, sin, lam, mim, ya. Begitu juga dengan menghayati dan menikmati. Yang terakhir bagi pembentangan kumpulan kami ialah imbuhan apitan. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir pada awal dan akhir kata dasar. Contohnya adalah menikmati. Mim nun kaf mim ta ya. Menikmati, yaitu mim mewakili huruf me dan ya mewakili ai. Contoh yang kedua ialah melalui. Contohnya ma, lam, waw, alif, ya. Ma mewakili me dan ya mewakili ai. Contoh yang ketiga ialah menghayati. Mim, nga, ha, ya, ta, ya. Mim, nga mewakili meng dan ya mewakili ai. Dan contoh yang terakhir ialah diselami. Dal, sin, lam, mim, ya. Dal mewakili di dan ya mewakili ai. Oke, semua tersebut adalah contoh-contoh bagi imbuhan apitan. Itu sahaja dari kumpulan kami pada hari ini. Saya Nur Farin binti Jamal, Murniati binti Tamin, dan Nurul Syazwani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan terima kasih.